Tajuk pilihan saya untuk tugasan yang kedua ini ialah pengertian sejarah serta hikmah amalan sa'i. Sa'i adalah salah satu rukun umrah dan ia adalah rukun umrah yang ketiga. Rukun umrah berniat di Miqat, tawaf di Baitullah, sa'i berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu, bercukur dan bergunting iaitu tahallul serta tertib. Berikut pula ialah syarat-syarat sah sa'i, dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf kudum, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jemaah hendaklah sampai ke penghujung sa'i di Safa dan di Marwah, naik ke atas bukit sedikit baru patah balik. Di sini banyak kesilapan dilakukan jemaah, tak sampai atas bukit lagi dah patah balik. Jangan buat shortcut sendiri, jadi tak boleh ya. Hal ni menyebabkan sa'i tidak sempurna dan boleh menyebabkan sa'i kita tadi tidak sah. Hendaklah sa'i di tempat yang disediakan. Tak boleh pilih tempat ikut suka hati je, tak boleh. Tiada niat lain yang boleh memesongkan tujuan sa'i. Jika tawaf wajib dalam keadaan berwuduk, untuk sa'i tidak perlu dan hanya sunat sahaja kalau dalam keadaan berwuduk. Antara sunat lain pula ialah keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa, Babul As-Safa. Apabila berada di Bukit Safa dan Marwah, kita menghadap Kaabah dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, muwalat berturut-turut. Jika semasa sa'i nak berhenti ke tandas sekejap boleh, tak ada masalah. Tetapi sunat dilakukan secara berturut-turut iaitu muwalat. Sunat bagi kaum lelaki untuk berlari-lari anak antara dua lampu hijau dan wanita cukup sekadar berjalan laju sahaja. Tak perlu berlari-lari anak ketika melalui dua lampu hijau tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini juga kita akan telusuri sejarah rukun sa'i dan hikmahnya. Amalan sa'i ini seperti mana yang kita ketahui mengambil ibrah daripada peristiwa ketaatan Nabi Ibrahim, Siti Hajar serta putera kecil mereka Nabi Ismail. Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Hajar dan putera kecilnya Ismail di suatu lembah gersang yang tidak berpenghuni di sisi Kaabah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketaatan pada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan kedua insan yang dikasihinya di sisi Kaabah dengan tawakal dan penyerahan sebenar-benarnya pada Allah. Bagi Hajar pula, dia rela ditinggalkan suaminya walaupun Mekah pada ketika itu tidak berpenghuni, tiada bekalan air dan tiada tumbuh-tumbuhan. Setelah ditinggalkan, beberapa hari kemudian bekalan makanan telah terputus. Ismail menangis kelaparan dan kehausan, sedang susu di badan Hajar telah kering. Hajar sebagai seorang ibu dengan azam yang kuat berusaha mencari air. Ismail diletakkan di sisi Kaabah, lalu dia berlari menuju ke Bukit Safa dan Marwah sebagai satu usaha agar Ismail berhenti menangis seketika. Ternyata usaha Hajar berlari berulang-alik dari Bukit Safa ke Marwah hanyalah demi memujuk Ismail sahaja. Dan tidak ada air yang ditemui juga. Ismail menangis sambil menghentak kaki di tanah dan tiba-tiba mengalir air keluar daripada tanah hasil hentakan kaki Nabi Ismail alaihi salam. Lihat juga sejarah amalan sa'i pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada umrah qada tahun 7 Hijrah, para sahabat tidak mahu melakukan sa'i kerana berhala keji itu masih ada lagi. Allah menurunkan ayat 158 surah Al-Baqarah yang berbunyi Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi in yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebahagian daripada kebesaran Allah dan sesiapa yang datang haji dan umrah tidak salah baginya berulang-alik di antara keduanya. Dua berhala itu tidak ada kena-mengena dengan ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah.
Lalu umat Islam masa itu dipimpin terus oleh Allah dan Rasul. Fokus umat Islam semasa sa'i sepatutnya hanya membesarkan Allah. Rasulullah bercita-cita untuk memusnahkan semua kemungkinan dan agama Taghut pada masa itu. Pada tahun 8 Hijrah, Allah mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah untuk dibebaskan daripada syirik dan kemungkaran di Baitullah. Justru itu Allah telah mewajibkan ibadah sa'i kepada hamba-hambanya ketika menunaikan ibadah haji dan umrah sebagai lambang bukti kesabaran, keteguhan iman serta kebergantungan kepada Allah semata-mata. Setakat itu saja pembentangan saya untuk tugas kedua kali ini, insya-Allah. Assalamualaikum.